Menurut Menteri Besar Kelantan, kerajaan negeri memilih jambatan sebagai lokasi mereka mengadakan solat hajat kerana di jambatan itulah yang menjadi tempat individu tertentu terjun untuk membunuh diri. Begitu kata beliau kepada media selepas selesai menunaikan solat hajat bersama kira-kira 500 hadirin di Jambatan Tendong Pasir Mas. Beliau diminta mengulas mengenai pertikaian yang wujud di media-media sosial, antara lain mempersoalkan mengapa program tersebut dilaksanakan di atas jambatan sehingga jalan laluan berkenaan terpaksa ditutup daripada orang awam untuk beberapa ketika. Malah ada juga pihak yang menyatakan program seumpama itu sepatutnya dibuat di masjid kerana tidak menyusahkan masyarakat yang perlu menggunakan laluan tersebut. Terdahulu, media melaporkan sebanyak 17 kes membabitkan kejadian terjun jambatan kerana cubaan membunuh diri direkodkan sejak 2021. Jambatan yang paling kerap dijadikan lokasi terjun adalah Jambatan Sultan Yahya Petra yang mencatatkan 9 kes, diikuti Jambatan Tendong dengan 3 kes, Jambatan Salor 2 kes, manakala masing-masing 1 kes di Jambatan Wakaf King, Jambatan Tok Bali dan Jambatan Port Nitloh. Isteri kepada bekas Yang di-Pertua Sarawak, Taib Mahmud, menafikan dia membawa Taib keluar dari hospital bertentangan dengan nasihat doktor. Dalam satu hantaran di Instagram, Rahat Hurri Taib berkata perkara itu tidak benar dan mendakwa dia boleh membuktikannya, iaitu menerusi nota tulisan tangan jururawat. Menurut nota yang telah dikongsi Rahat pada jam 1.40 tengah hari Sabtu, doktor dimaklumkan oleh beliau ingin membawa Taib pulang dan seorang doktor mengambil maklum permintaan itu. Kemudian pada pukul 1.45 tengah hari, seorang doktor berkata infusi perlu dilakukan sebelum Taib dibawa keluar. Pada pukul 2 petang, nota tersebut mencatatkan vital type ketika itu dan mengakhiri nota itu dengan catatan awaiting to discharge. Menurut laporan polis yang didakwa dibuat oleh seorang doktor, pada lewat Sabtu, Rahat didakwa mencabut alat perubatan yang dipasang di tubuh Taib tanpa memaklumkan kepada hospital. Dia kemudian dibawa keluar dari hospital dengan menggunakan kerusi roda. Laporan itu dibuat beberapa jam selepas insiden tersebut. Terdahulu, polis mengesahkan menerima laporan berkenaan perkara itu. Berdasarkan laporan pertama itu, kemudian ahli keluarga Taib yang lain turut membuat laporan polis. Pengasas Sarawak Report, Claire Ricasa Brown, merujuk ke Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu untuk membatalkan sabitan dan hukuman penjara 2 tahun atas tuduhan fitnah jenayah terhadap Sultanah Terengganu Nur Zahirah. Perkara itu telah disahkan oleh peguam beliau. Mahkamah Majistret Kuala Terengganu sebelum itu mendapati Ricasa Brown bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan menjatuhkan hukuman in absentia, iaitu tanpa kehadiran. Sabitan dan hukuman itu adalah berhubung bukunya The Sarawak Report, The Inside Story of the 1MDB Exposed. Kes itu melibatkan perenggan dalam edisi awal buku Ricasa Brown yang menyebut tentang Sultanah Nur Zahirah. Mengikut kertas pertuduhan, bahagian yang menjadi pertikaian itu berada di baris 7 perenggan 4 di muka surat 3 buku berkenaan. Walau bagaimanapun, edisi buku yang dikemas kini kemudiannya mengeluarkan perenggan berkenaan. Ricasa Brown didakwa in absentia di hadapan Mahkamah Rendah Negeri itu pada 23 September 2021. Disember lalu, Ricasa Brown dan 2 yang lain diperintah membayar RM300,000 sebagai ganti rugi fitnah.